Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baik, hari ini kita sambung tindak balas redox seterusnya, iaitu tindak balas redox dalam pemindahan elektron melalui satu jarak. Right, pada minggu lepas cikgu dah beri tabel ni pada kamu. Okey, dah isi belum? Cikgu harap semuanya dah isikan dengan setengah persamaan dah lengkap ya. Alright, so di sini cikgu dah listkan ejen peroksidaan dan ejen penurunan yang kamu dah belajar. Contohnya larutan kalium manganat 7 berasid, larutan kalium dikromat 6 berasid, air klorin, air bromin dan larutan mengandungi ion ferrum 3. Ini adalah contoh ejen peroksidaan ya. So boleh sebut je larutan kalium manganat 7 berasid, larutan kalium dikromat 6 berasid, kamu tahu itu ejen peroksidaan, air klorin, air bromin ya. Seterusnya larutan aqueous yang mengandungi ion klorida, ion bromida, ion iodida ya. Larutan aqueous ni selalunya kita dapati daripada larutan garamnya, contohnya kalium klorida, kalium bromida, kalium iodida ya. Kemudian ion ferrum 2, larutan yang mengandungi ion ferrum 2, ini adalah contoh ejen penurunan. So semua ni dalam bentuk aqueous, kecuali yang 3 bawah ni dia bentuk dalam bentuk pepejal. Ejen penurunan iaitu ferrum, magnesium dan zinc ya. Yang lain atas ni semua dalam bentuk larutan aqueous. Jadi kenapa cikgu nak sebut larutan aqueous? Sebab dalam pemindahan elektron ni kita perlukan 2 larutan aqueous. Yang 3 bawah ni tak boleh guna ya. Alright, contohnya katakanlah cikgu ada ejen peroksidaan kalium manganat, kita ada ejen peroksidaan kalium manganat 7 berasid. So kita boleh gunakan ejen peroksidaan ni untuk mengoksidakan larutan kalium klorida, mengoksidakan ion klorida. Okey, boleh kalium dikromat ni boleh digunakan untuk mengoksidakan larutan ferrum sulfat yang mengoksidakan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Air bromin ya, air bromin. Ini air bromin kita boleh gunakan juga untuk mengoksidakan larutan ferrum 2 sulfat kepada ion ferrum 3 ya. Kemudian air klorin. Air klorin kita boleh gunakan untuk mengoksidakan ion iodida dalam larutan kalium iodida. Right. Kemudian larutan ferrum 3 nitrat. Ini mengandungi larutan ferrum nitrat pula. Larutan ferrum 3 sulfat yang mengandungi ion ferrum 3. Ya, yang ni. Kita boleh gunakan larutan kalium bromida contohnya untuk sebagai ejen penurunan kalium bromida ataupun kalium klorida, kalium iodida boleh digunakan untuk untuk menurunkan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2 ya. Alright. Jadi selalunya eksperimen ni kita buat sebelum ni yang cikgu ajar pada kamu, kita masukkan larutan dalam tabung uji. Selalunya contohnya katakan yang ni kita dalam ni kita ada kalium klorida. Kemudian kita masukkan beberapa titis larutan kalium manganat 7 berasid. Kita buat dalam tabung uji saja. Jadi elektron tu dia bergerak, dia berkisar dalam larutan ni saja. Tetapi sekarang ni kita nak pindahkan melalui litar luar. Ya, pemindahan elektron tu maksudnya elektron tu bergerak melalui litar luar. Ingat lagi tak ni radas yang kamu belajar dalam tajuk elektrolisis ya. Ini ialah sel kimia di mana elektron bergerak melalui litar luar daripada terminal negatif pergi kepada terminal positif. Ini kita sebut pemindahan elektron melalui satu jarak. Ya, jarak tu maksudnya litar luar, bukan dalam larutan saja. Jadi apa yang kita ada? Kita ada 2 larutan aqueous, yang dipisahkan, tetapi ada titian garam. Titian garam ni fungsi dia apa? Untuk membenarkan ion-ion bergerak melaluinya. So ingat lagi tak? Titian garam. Right. Kemudian kamu ada apa lagi? Elektron. Jadi dalam sel kimia kita ada 2 elektron yang merupakan logam yang berbeza. Ya. Alright. Jadi dalam pemindahan elektron ni radas dia kita ubah sikit je. Kita gunakan tube U. Tetapi semua komponen tu ada. Okey, contohnya ya, ada 2 larutan. Katakanlah cikgu ambil larutan sebagai contoh hari ni air bromin dan larutan ferrum 2 sulfat ya. Okey, ada 2 larutan. Okey, yang sini kita gunakan apa tadi? Air bromin dan sini larutan ferrum
2 sulfat. Right? Kemudian dua larutan ni dipisahkan oleh titian garam. Tetapi dalam masa yang sama, titian garam ni juga membenarkan ion bergerak melaluinya. Jadi kita gunakan sebarang asid kuat, contohnya asid sulfurik, asid hidroklorik, ataupun kita boleh guna larutan garam yang mengandungi ion kalium atau ion natrium. Ya, aqueous. Contohnya kalium nitrat, natrium nitrat kita boleh gunakan sebagai titian garam. Alright, kita ada dua elektron dalam tube U ni, kedua-duanya adalah elektron karbon. Ya. Kemudian kita ada galvanometer. So galvanometer ni dia boleh menunjukkan arah pergerakan elektron. Kalaulah jarum galvanometer tu terpesong ke sebelah kanan, maknanya elektron bergerak dari kiri ke kanan. Kalau jarum galvanometer bergerak terpesong ke sebelah kiri, maknanya elektron bergerak dari kanan ke kiri. Ya, itu galvanometer. Kalau yang ni dia ada voltmeter, itu boleh menunjukkan nilai voltan. Ataupun kita gantikan dengan mentol pun boleh. Yang ni pun boleh gantikan dengan mentol, menunjukkan litar ni menghasilkan tenaga elektrik, ya, apabila elektron bergerak melalui wire luar. Alright, next, kalau kamu tengok gambar rajah ni ada terminal negatif, ada terminal positif. So yang ni macam mana kamu nak tentukan terminal negatif positif? Senang je. Kamu ingat di mana elektron yang direndamkan dalam ejen pengoksidaan, itu ialah terminal positif. Okey, dalam gambar rajah cikgu ni air bromin adalah ejen pengoksidaan. So ini terminal positif. Dan sini terminal negatif. Jadi elektron bergerak daripada terminal negatif, daripada elektrod P ke elektrod Q kepada elektrod P melalui litar luar. Pergerakan elektron ni menyebabkan terhasilkannya tenaga elektrik. Alright, so ada terminal positif, ada terminal negatif. Tu cara nak tentukan dia. Okey, kemudian ada satu lagi radas. Okey, tengok radas ni. Okey, radas ni lebih kurang sama, cuma ada gabus kat sini. Dia tutup tube U tu dengan gabus. So kalau kamu lukis macam ni, pastikan di hujung tube U tu separuh daripada gabus, ya. Kalau kamu lukis tube gabus tu betul-betul tenggelam macam tu, ya, tenggelam hujung tube U tu di atas sekali macam tu, salah gambar rajah kamu. Ini gabus dia tersumbat, ya. Dia mesti separuh macam ni. Kemudian apa salah dia lagi? Dia tak lorek. Dia mesti ada tanda minus macam tu. Selalu cikgu asingkan yang ni besar-besar lukis dia. Yang ni lukis kecil-kecil. Jadi walaupun kamu warnakan merah, hijau macam ni cantik, tapi kamu tak buat tanda minus macam ni, gambar rajah kamu salah, ya. Alright, next kita nak analisis yang ni, contoh cikgu bagi ni, So ingat air klorin dengan larutan ferrum sulfat. So sini kita ada air klorin. Ini ada ion ferrum sulfat, ya. Okay, yang pertama sekali cikgu suka kamu tulis je lah setengah persamaan. Persamaan setengah, ya. Kamu boleh tulis kalau dalam periksa tak ada ruang, kamu tulis saja di tepi sini. Cikgu suka tulis di tepi sini. Tulis dulu persamaan setengah. Bromin. Ni dah ingat dah ni, dah hafal dah ni, dah tahu apa yang berlaku. Bromin, atom bromin, ya, menerima elektron membentuk ion bromida. So ada dua, sebab dua atom bromin. Kemudian ferrum 2. Ferrum 2 ni terus saja mesti ferrum 3. Ferrum 2, derma 2, 1 elektron membentuk ion ferrum 3. So setengah persamaan kita pindahkan di sini. Okey, tadi Br2 tambah 2 elektron dapat 2 Br minus. Yang ni ferrum 2 derma elektron membentuk ferrum 3. Derma mesti sebelah kanan. Terima elektron mesti sebelah kiri. Derma elektron sebelah kanan. Alright, next persamaan ion ataupun persamaan keseluruhan. Okey, persamaan keseluruhan kamu tambah kedua-dua ni persamaan ni, ya. Dia tak keluar pula. Okey, so cikgu tak padam garisan tepi ni.
Cuma beza nampak sini, ini ada satu elektron, ini ada dua elektron. So yang ni kena darabkan dengan 2 sebab kita nak cancel elektron dia ya. So ingat ya, yang ni darabkan dengan 2. So Br 2 tambah elektron ni dah cancel. So ambil yang ni darab 2 Fe2 plus. Hasilnya kita akan dapat yang ni 2 Br minus, dan di sebelah kanan sebelah satu lagi 2 darab Fe3 plus. Alright. Okay, next proses ataupun apa yang berlaku kepada bahan. Apa yang berlaku bahan di sini? Bromin diturunkan atau dioksidakan. Tengok nombor pengoksidaan. Sini kosong. Sini negatif 1. Sini 2, positif 2. Sini positif 3. So, daripada kosong pergi kepada negatif 1, diturunkan. Daripada positif 2 naik positif 3, jadi ion ferrum 2 dioksidakan. Right. Next, agent dia. Peranan dia. So, air bromin ataupun bromin sebagai agent pengoksidaan. Ion ferrum agent penurunan. Ferrum 2. Ya. Alright. Next, hasil. Okey, apakah hasil di elektrod P? Ion bromida. Apakah hasil di elektrod Q? Ion ferrum 3. Ya. Right. Apakah berlaku kepada, kalau tanya, apakah berlaku kepada air bromin di elektrod P? Air bromin diturunkan. Ya. Apakah berlaku kepada ion ferrum 2 di elektrod Q? Ion ferrum 2 dioksidakan kepada ion ferrum 3 semua. Okey, dan satu lagi, perubahan nombor pengoksidaan. So, perubahan nombor pengoksidaan ion bromida daripada kosong kepada negatif 1. Ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3, positif 2 kepada positif 3. Alright. Next. Boleh? Pemerhatian. Alright, pemerhatian di P dan Q. So, P tadi apa dia? Bromin, ion bromida. Cik tengok gambar ada ya. Okey, apa warna air bromin? Warna perang. Apakah warna ion bromida? Ini tak ada warna. Ya, warna ion bromida, klorida, iodida semua tak ada warna. Alright, yang ni ferrum 2 warna hijau. Ferrum 3 warna perang. Alright, so itu yang kamu tulis di bahagian pemerhatian. Warna perang air bromin menjadi tidak berwarna. Manakala sini warna hijau ion ferrum 2. Kalau nak sebut larutan ferrum 2 sulfat pun boleh. Bertukar menjadi perang. Baik, ada ujian pengesahan? Ion bromida, ujian pengesahan ion bromida ni tak ada. Tapi ion ferrum 3 ada ya. Yang ni ion bromida tak ada ujian pengesahan. So ini tak ada ujian pengesahan. Yang ni ada ujian pengesahan. Apa ujian pengesahan dia? Tambahkan larutan natrium hidroksida ya. Okey, tambahkan larutan natrium hidroksida berlebihan dalam tabung uji yang mengandungi larutan dari elektrod Q. So, apa yang kamu perhatikan? Mendakkan
perang terhasil tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Alright, so ini saja untuk hari ini.